Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，主内平安。 Selamat pagi bagi kita sekalian. 大家早上好。 Kita bersyukur kalau Tuhan tetap memelihara kita sampai hari ini. 感谢神仍然眷顾我们到如今。 Kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. 我们要一同来思想上帝的话。 Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. 那之前我们一起来祷告。 Bapa kami yang ada di dalam surga, 坐在天上的父， kami datang di hadapan Tuhan dengan ungkapan syukur kami. 我们以感恩的心来到你的面前。 Engkau adalah yang baik bagi kami ya Tuhan. 你是那位美善的上帝， Engkau memelihara kami hari demi hari. 你日复一日的眷顾我们， Engkau tidak pernah meninggalkan kami. 你不曾离弃我们。 Di tengah-tengah situasi saat ini ya Tuhan, 此时此刻， di tengah-tengah keadaan yang menakutkan dan mengkhawatirkan kami, 在这样恐慌的时候， tapi kami mau bersyukur kepada Allah kami, 我们要向你献上感谢， karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. 因为你不曾离开 Engkau 我们。 memelihara kami seperti biji matamu. 你看过我们像你眼中的同人一 Saat 样。 ini ya Tuhan, 此刻， kami mau belajar dari kebenaran firman 我们要 Tuhan. 来学习你的话， Kami mau ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. 我们要来听你的话。 Kami mau ya Tuhan Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada kami. 主要求你向我们说你的心意， Supaya ya Tuhan, 以至于 di dalam situasi dan kondisi apapun, 在任何的环境的里面， kami tetap mengalami kasih dan anugerah daripada Tuhan. 我们仍然经历你的爱跟恩典。 Terpujilah Engkau ya Tuhan. 感谢赞美你， Kami serahkan kedua hamba-Mu yang akan berbicara, baik yang akan menyampaikan firman Tuhan dan yang menerjemahkan. 将我们的仆人带在你的手当中，不论是讲的还是翻译的， Urapi dan berkati kami ya Tuhan. 用你的灵来高摩我们， Supaya kami boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. 让我们能够按着你的心意传讲的清楚明白。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Roma 8 ayat yang ke-28. 今天我们要从罗马书第8章的28节来思想上帝的话。 Saya memberikan tema pada pagi hari ini yaitu harapan di tengah kerapuhan. 今天的题目就是在软弱当中的盼望。 Roma 8 ayat yang ke-28 berbunyi, 罗马书8章28节， Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 罗马书8章28节，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。 Saya ulangi sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. 我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。 Dalam hidup ini ada begitu banyak permasalahan yang kita hadapi. 人生在世，我们会面对很多的困难， Dan seringkali hal itu membuat kita kehilangan harapan. 常常那些的事情就让我们失去盼望。 Dalam keadaan seperti ini kita akan menjadi orang yang banyak mengeluh dan berkeluh kesah. 在这样的环境的里面，会让我们越来越多的是有抱怨。 Bersungut-sungut menyalahkan situasi dan keadaan. 我们抱怨我们所面对的环境， Bahkan kita bisa menyalahkan Tuhan. 可能我们也是会指责我们的上帝。 Namun firman Tuhan hari ini dengan jelas Paulus menuliskan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. 但是今天保罗的信息告诉我们说，神在万事互相效力， Berarti Allah tidak pernah tidak hadir di dalam kehidupan kita. 就神一直在我们生活的里面， Dia selalu hadir dan dia menyatakan kuasa kasih-Nya kepada kita. 他一直与我们同在，一直的向我们显明他的能力。 Allah peduli kepada kita di dalam situasi dan kondisi apapun. 神在乎我们，看过我们在任何的环境的里面。 Ini adalah janji Tuhan bagi kita
setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. 那这是上帝给我们每一个爱他的人的应许。 Ayat ini tidak mengandung janji bahwa setiap anak-anak Tuhan tidak akan pernah mengalami penderitaan. 那这一段的经文没有应许我们说，上帝的儿女不会不经历任何的苦难。 Setiap anak-anak Tuhan akan bebas dari segala pergumulan dan kesulitan. 不是说每一个信靠上帝的人会没有任何的困难跟挣扎， Tidak, saudara. 不是这样。 Tetapi firman Tuhan ini memberikan janji kepada kita 但是这一段的圣经给我们应许， bahwa Dia hadir di dalam segala keadaan kita. 就神参与在我们生活的每一个层面， Dan kehadirannya mendatangkan kebaikan bagi kita. 他的同在就叫我们人得到益处。 Berbicara tentang kebaikan Tuhan, 谈到上帝的良善， kita akan dengan lebih mudah mengatakannya, menguraikan akan kebaikan Tuhan jika kita dalam keadaan yang baik. 那在我们环境好的时候、顺利的时候，我们很容易来诉说上帝的良善。 Bisnis, usaha, pekerjaan kita berjalan baik. 我们生意兴隆，我们的工作都很顺利。 Saat kita dalam keadaan sehat dan anak-anak kita berhasil di dalam studi. 我们的身体健康，我们的儿女也是事业有成。 Saat yang kita butuhkan semuanya tersedia. 我们所需要的一切呢，上帝都供应了。 Namun bagaimana jika kita berada di dalam kesulitan atau diperhadapkan dengan permasalahan? 但是若说我们在问题的里面，在困难的里面，我们又如何呢？ Kebaikan apa yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan kerjakan di dalam pergumulan dan permasalahan kita? 就到底上帝在我们苦难、正塔的问题的里面的时候，他给我们怎样的良善呢？ Seperti keadaan saat ini di mana wabah virus corona yang sedang menghantui seluruh dunia. 那我们知道新冠肺炎呢，就是影响到了整个的世界， Tidak terkecuali dengan Indonesia, 就印尼也不除外， bahkan secara khusus Jakarta, 然后雅加达也是不例外。 yang telah mengakibatkan kematian ribuan orang 就这样的病呢，就使数千的人他们死亡了， dan lebih banyak lagi yang berjuang untuk mengalami kesembuhan dari serangan virus ini. 很多许多人他们在挣扎，在努力，希望能够得到康复。 Masih bisakah kita berkata Tuhan baik, Tuhan hadir, Tuhan peduli? 在这样的情况下，我们仍然能够说神眷顾我们，神在乎我们吗？ Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， pada kesempatan ini saya ingin kita sejenak melihat sisi lain dari sebuah kesulitan melalui terang firman Tuhan. 那我带领大家，就透过另外的一方面，我们来看圣经给我们的亮光。 Karena itu mari kita bersama-sama membaca Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. 我们看罗马书第5章第3节到第5节。 Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. 罗马书第5章第3节到第5节。 Sebelum Paulus meyakinkan orang-orang di Roma bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. 在保罗还没有告诉他们说神叫万事物相效力，叫爱上帝的人得益处之前呢， Paulus memberikan satu pemahaman, satu pelajaran, dan satu bagian yang perlu dipahami oleh anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. 保罗就首先教导给会众们，让他们能够明白。 Firman Tuhan ini berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 这段经文这样说，不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望必不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将上帝的爱
浇灌在我们心里。 Kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan di dalam Tuhan. 我们知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。 Dari bagian firman Tuhan ini Paulus mau mengajarkan kepada kita bahwa kesengsaraan atau kesulitan adalah satu berkat yang membawa kita kepada pengharapan akan kasih karunia Allah. 那透过这段的经文，保罗告诉我们，患难可以带领我们回到上帝的面前。 Kesengsaraan adalah berkat yang membawa kita kepada kasih karunia Allah. 患难是祝福，带领我们回到上帝的面前。 Mengapa bisa demikian Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan? 为什么能够这样子呢，弟兄姐妹们？ Ada 3 hal yang kita bisa lihat dari bagian yang dituliskan oleh Paulus di sini. 那从这里呢，我们可以从3方面来看。 Yang pertama adalah di tengah-tengah kesulitan ini oleh kasih karunia Allah memungkinkan kita mencari dan mendekat kepada Allah dengan lebih bersungguh-sungguh. 就是在患难的里面，因着上帝的恩典、上帝的怜悯，我们能够真实来到上帝的面前。 Di tengah kesulitan ini membawa kita untuk lebih datang kepada Allah dengan lebih bersungguh-sungguh. 在这样的困境的里面，带领我们真实的来到上帝的面前。 Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak orang di dalam kesulitan, di dalam tekanan hidup, malam menjauh daripada Tuhan. 不可否认说，有一些人他们因着面对困难，因着面对苦难，他们远离上帝。 Karena itulah tadi firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. 为此，在罗马书8章28节里面就说，就是按着他旨意被召的人。 Setiap orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh akan selalu datang mendekat kepada Tuhan dalam kondisi dan keadaan apapun. 就是那些真真实实爱上帝的人，不论他们在任何的环境的里面，都会带领他们回到上帝的面前。 Seorang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah berkata Tuhan tidak adil kepada saya, Tuhan tidak baik kepada saya. 一个真真实实爱上帝的人，他不会说上帝对我不公平，上帝不公义。 Tapi seorang yang mengasihi Tuhan akan melihat setiap keadaan dalam seluruh kehidupannya sebagai bagian di mana Tuhan nyatakan kehendak Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. 但是一个真真实实爱上帝的人，他能够从他所面对的一切的里面看到上帝对他的良善。 Karena itulah penderitaan tidak pernah membawa dia jauh daripada Tuhan. 为此，苦难、患难不会带领他远离上帝。 Di dalam surat 2 Korintus Paulus berkata, apakah yang membawa kita, apakah yang menjauhkan kita dari kasih karunia Allah? 在哥林多后书里面，保罗又说，到底是怎样的事情使我们跟上帝的爱隔绝呢？ Penderitaankah, penganiayaan, kelaparan? Tidak. 苦难吗？逼迫吗？饥饿吗？不是。 Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? 我们真的爱我们的上帝吗？ Hal yang kedua yang Paulus mau ajarkan kepada kita melalui bagian firman Tuhan ini. 那保罗要告诉我们的第二样是， Oleh kasih karunia Allah memungkinkan kita untuk bertahan di tengah-tengah kesulitan. 因着上帝的怜悯跟恩慈，我们能够忍耐在患难的里面。 Ketika kita membaca kisah daripada Ayub, 若是我们看约伯的记载， di awal penderitaannya dia berkata, kenapa aku dilahirkan? 然后在他之前面对苦难的时候，他就说：“为什么我降生在这个世上？” Bahkan dia mengutuki hari akan hari kelahirannya. 他咒诅他的生存。 Tetapi dalam perjalanan waktu, 但是经着年过一年， akhirnya dia berkata, aku mencabut perkataanku. 然后他就说：“我拆掉之前我所说过的话。 Dulu aku mengenal engkau hanya dari kata orang saja. 我之前是风闻有你， Tapi kini aku melihat engkau dengan mataku sendiri. 现在是我亲眼看见你。” Apa yang membuat Ayub bisa melewati penderitaan yang begitu mengerikan? 到底是怎样的事情能够让
约伯能够面对这么多的困难呢？ Penderitaan yang dialami oleh Ayub bukan cuma sekedar sakit biasa saja. 他面对的患难呢，不单单是他身体上面有生病而已， Tapi penderitaan yang dialami oleh Ayub adalah penderitaan yang tidak bisa ditanggung oleh manusia. 他所面对的困难呢，就是他自己不能够个人能够来承担的。 Di sanalah dia membutuhkan kasih karunia Allah. 在那样的情况的里面，他需要上帝的帮助， Dan itulah yang memungkinkan Ayub untuk bertahan melewati kesulitan yang dialami. 也是因着上帝能够让他能够去面对这些的困难。 Hal yang ketiga yang mau diajarkan Paulus ketika dia berkata bahwa kesulitan adalah berkat. 第三样就是保罗说，他为什么说苦难叫我们得益处呢？ Oleh kasih karunia Allah memungkinkan kita untuk memiliki pengharapan. Dan pengharapan inilah yang membawa kita untuk melihat kebaikan yang dikerjakan Tuhan dalam setiap masalah kita. 因着上帝的恩慈、上帝的怜悯，我们能够有盼望。这样的盼望就带领我们对上帝有信心。 Saudara, saya mau berkata kepada kita sekalian bahwa 要跟大家来讲， hal yang paling mengerikan dalam hidup ini adalah ketika kita tidak lagi memiliki harapan. 人生最大的恐惧的事情呢，就是人不再有盼望了。 Mengapa saudara? 为什么？ Karena tanpa pengharapan seseorang akan mudah putus asa, menyerah pada keadaan. 因为若是人失去了盼望，他会绝望的里面。 Sebaliknya, memiliki pengharapan adalah sebuah kekuatan untuk menghadapi badai hidup ini. 但是若人仍然存有着盼望，他能够有力量去面对他所面对的患难。 Di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19, 在希伯来书6章19节， dikatakan pengharapan itu adalah sawu yang kuat dan aman bagi jiwa kita. 我们有这指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢固，且通入幔内。 Dalam terjemahan yang lain dikatakan pengharapan yang kita miliki itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. 用英文的话，它翻译就是说，它里面就是对我们的灵魂有盼望的人，他们对他的灵魂是非常的坚固又牢固的， Yang menjangkau masuk ke dalam balik tirai ruang Maha Kudus. 就是能够带领他来到至圣所的里面。 Demikianlah pengharapan membawa kita untuk melewati setiap kesulitan atau pergumulan hidup ini untuk menjadi menjadi seorang pemenang. 为此，有盼望的人又会带领他走过这些的苦难，让他能够得胜。 Karena itu, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, 为此，主所爱的弟兄姐妹们， melalui keadaan saat ini mengajarkan kita bahwa kekayaan, kepandaian, bahkan kemajuan teknologi 这也告诉我们说，我们面对这些的困难，我们人的聪明、人的财富、人的技能， tidak bisa menolong kita, tidak bisa melepaskan kita dari setiap penderitaan hidup ini. 不能够帮助我们、带领我们战胜这些的患难。 Hidup manusia terlalu rapuh, musibah, sakit penyakit, wabah bisa datang tiba-tiba. 人生就像一场的冒险，会面对很多的困难，有时候灾难突然间就临到了， Kematian begitu dekat dengan kita. 就死亡跟我们非常的靠近。 Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? 那么我们作为信靠上帝的人，我们应该做什么呢？ Apakah kita mengeluh, 是否我们埋怨、抱怨， ketakutan, 我们惧怕， khawatir, 我们担忧， seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? 就好像那些不认识上帝的人一样。 Saudara, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita. 弟兄姐妹们，借着这样的机会，我邀请大家， Inilah saatnya untuk kita datang mendekat kepada Tuhan. 这个时刻是我们来到上帝面前的时刻。 Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. 我们以真诚的心来寻求我们的上帝， Karena Dia adalah
satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. 因为他是我们人生当中唯一的帮助， Sebab Dia adalah penguasa alam semesta ini. 因为他是管理整个宇宙万物的， Dia berkuasa atas sakit penyakit. 他在全生疾病的上面，他有能力， Dia berkuasa untuk menyembuhkan. 他有能力能够使人得到痊愈。 Dan inilah yang dijanjikannya di dalam Yeremia 33 ayat 6. 那这是上帝在耶利米书33章第6节的应许， Saya mau bacakan bagi kita semua. 我要读给大家来听。 Yeremia 33 ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. 里面说：“看哪，我要指这城得以痊愈安舒，使城中的人得医治，又将丰盛的平安和诚实的显于他们。” Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， pertolongan Tuhan itu tidak setengah-setengah. 就上帝对我们的帮助不是一点点， Pertolongan Tuhan itu tidak tanggung-tanggung. 就神对我们的帮助也不是很勉强，就是很勉强的。 Tapi Dia berkata, aku akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. 但是上帝会说：“他说我要以丰盛的平安跟诚实显给你们。” Kita bersyukur kepada Allah yang demikian. 我们感到我们拥有这样的上帝， Oleh karena itu mari kita senantiasa memandang kepada Tuhan. 而且让我们来仰望我们的上帝， Sehingga kita dapat melihat betapa besarnya kuasa Tuhan melebihi masalah yang kita alami di dalam kehidupan kita. 以致让我们能够看到上帝的全能超过这一些我们所面对的困难。 Jangan biarkan masalah ini membuat kita jauh daripada Tuhan. 不要让这些的困难难处让我们远离我们的上帝， Tapi biarlah masalah kita membuat kita datang mendekat kepada Tuhan. 让这些的难处、这些的患难带领我们来到上帝的面前。 Kita menjadikan setiap masalah yang kita hadapi menjadi kesempatan untuk mengalami Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. 让我们面对在所经历的困难、患难的里面，让我们真实的来经历上帝对我们的带领。 Mari kita berdoa kepada Tuhan. 让我们一起来向他来祷告。 Kita memang sedang dilanda masalah yang besar. 我们正在面对很大的难处， Wabah virus corona makin merebak. 新冠肺炎不断的扩散， Tetapi mari kita dengan rendah hati datang di hadapan Tuhan, memohon belas kasihannya. 让我们谦卑来到上帝的面前，寻求他的怜悯。 Saya mau mengajak kita untuk berdoa 2 hal pada pagi hari ini. 我邀请大家来为2样的事情来祷告。 Yang pertama supaya kita mengalami kasih karunia Allah dalam menghadapi persoalan virus corona ini. 第一样的事情，让我们在面对新冠肺炎的时候，让我们能够经历上帝的慈爱。 Yang kedua supaya Tuhan menolong pemerintah kita, tim medis dan seluruh lapisan masyarakat dalam penanganan virus corona. 第二样，我们为印尼国家来祷告，为着医疗团队，还有那些平民百姓们，让我们能够更好的来应对新冠肺炎。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们低头，我们来祷告。 Ya Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. 主要我们谦卑来到你的面前， Kami bersyukur untuk kekuatan, untuk kuasa firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. 我们感谢你，透过你话语的能力来帮助我们。 Kami tahu bahwa Engkau Allah yang turut bekerja di dalam kehidupan kami. 我们知道你参与在我们生命当中的每一个层面。 Karena itu ya Tuhan, kami datang dengan sungguh di hadapan Tuhan. 为此，我们以真诚的心来到你的面前。 Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami boleh mengalami kasih karunia daripada Tuhan. 主要我们祷告，让我们能够经历你的慈爱跟怜悯， Sehingga peristiwa, keadaan seburuk apapun, 以致让我们不论在任何糟糕的环境的里面， kami tetap datang kepada Tuhan. 我们仍然能够来到你的面前。
Kami tetap bertahan 我们能够忍耐， dan kami tetap memiliki pengharapan 我 di 们仍 dalam 然 Tuhan. 有盼望， Karena kami tahu ya Tuhan, 因为我们知道， kasih setiamu cukup bagi kami. 因为你的慈爱对我们来说足够了， Anugerah Tuhan cukup bagi kami. 你的恩典对我们够用。 Kami juga berdoa ya Tuhan, 主啊，我们也祷告， untuk pemerintah kami, 为着我们的国家， para tim medis yang ada ya Tuhan, 为着医疗团队， para ahli yang saat ini sedang berupaya untuk menemukan obat untuk menangani virus corona ini. 为着那些歌剧人员，他们正在寻找适当的药物。 Bahkan kami semua lapisan masyarakat termasuk umatmu di tengah-tengah bangsa ini. 为着成千上万的平民百姓，还有我们的会众们， Kami mau berdoa kepada Tuhan. 我们要向你来祷告。 Tolong kami ya Tuhan, Tuhan, tolong syukur pemerintah bangsa kami, tolong tim medis dan tolong semua orang-orang yang ambil bagian di dalam penanganan virus corona ini. 求你祝福所有一切参与在其中来战这个疫情的人， Supaya ya Tuhan oleh kuat kuasa daripada Tuhan, 以致透过你的能力， virus corona ini dapat ditangani, dapat diberhentikan. 那这个的疫情呢能够得到尽快的控制。 Terpujilah Engkau ya Tuhan, 主啊，我们感谢赞美你， termulialah Engkau. 你是配得一切的荣耀。 Kami datang di hadapan Tuhan, 我们来到你的面前， memohon 我们恳 belas 求 kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan. 你的怜悯跟恩典。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati. 上帝赐福大家。